Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua sahabat-sahabat trader Malaysia, Indonesia dan Brunei dan semua student-student di bawah KFA Academy. Harap anda semua sihat dalam menjalani ibadah puasa untuk tahun ni, tahun 2020 insya-Allah. Dan di sini saya nak ambil kesempatan saya nak ucapkan selamat berpuasa dan selamat menjalani ibadah dalam bulan Ramadan ni. Hari ni adalah hari ketiga berpuasa, 3 Ramadan. Okey, dan sambil-sambil tu kita juga dalam tempoh PKP. Okey, dalam pandemik virus ataupun wabak COVID-19, dan stay at home and stay safe. Okay, sambil-sambil tu kita tengok dan layan video-video KFA Academy insya-Allah. Okay, kami akan sentiasa update beberapa analisa untuk mana-mana pair yang berkemungkinan atau berpotensi untuk buat pergerakan pada minggu hadapan. Okay, baik, kita teruskan dengan fokus kita untuk minggu hadapan, iaitu dah 27 April hingga 1 Mei 2020. Okay, kita tengok dulu. First, kita tengok dulu untuk pair Euro USD. Okay, dekat sini kita nampak untuk time frame daily. Okay, ada satu setup dominant. Pada minggu lepas, price membuat penurunan. Okay, sesuai dengan pada time frame H4 telah berlaku setup dominant rebound sell. Okay, dan berjaya membuat penurunan dan breakout setup pada time frame daily. Okay, iaitu setup sell di sini. Ini adalah zone dominant pada time frame daily dan berjaya buat breakout sell. Okay, jadi arah yang lebih jelas untuk time frame daily adalah situasi semasa adalah sell ataupun seller lebih kuat berbanding buyer. Jadi untuk minggu hadapan kita tetap akan filter dulu untuk time frame H4 dan kita lihat arah semasa yang dia akan buat. Okay, untuk time frame daily kita dah tahu, okay, berkemungkinan besar akan berlaku penurunan. Okay, jadi sekarang kita akan tengok dekat time frame H4. Okey, ini adalah untuk time frame H4 di mana berlaku setup dominant rebound, iaitu pengukuhan arah. Setup ni adalah setup sell, iaitu dominant rebound sell. Okey, berlaku pengukuhan arah sell. Jadi sesuai, kemudian berlaku lagi penurunan. Okey, selepas buat setup dominant sell, kemudian berlaku lagi penurunan dan akhirnya pada minggu lepas berjaya breakout zone dominant time frame daily yang kita tengok tadi. Okay, ini adalah high dominant. Okay, line color hitam ni adalah high dominant time frame daily dan yang bawah ni adalah low dominant time frame daily. Okay, sekarang ni yang lebih jelas untuk time frame H4 masih lagi seller masih lagi kuat. Okay, untuk time frame H4. Tetapi bila kita lihat balik untuk time frame lower time frame, itu M15 dan H1, seperti kita nampak seperti tidak ada kekuatan sell pada lower time frame, iaitu M15 dan H1, dan berkemungkinan akan melakukan retrace. Okay, akan berlaku retracement pada zone dominant H4. Okay, jadi arah untuk time frame H4 dan juga daily masih lagi sell. Sebab kita dapat lihat di sini tidak ada satu setup dominant buy untuk arah yang baru. Okay, jadi untuk minggu hadapan sell masih lagi valid. Jika dilihat pada setup dominant rebound dekat sini, iaitu dominant rebound sell, jadi berkemungkinan pengukuhan arah sell ini dia akan buat perjalanan yang jauh. Okay, perjalanan yang jauh sebab dia berlaku
pengukuhan arah sell. Okey. Jadi untuk minggu hadapan, situasi market yang ada pada chart kita ni masih lagi sell. Okey. Dan kita akan intai sell selagi setup sell ini masih lagi valid. Itu setup dominant rebound sell masih lagi valid. Okey, kita akan fokus sell dahulu kecuali berlaku setup dominant buy. Okey. Jika berlaku setup dominant buy di area bawah sini, okey, contoh berlaku seperti ini, formasi seperti ini adalah candlestick setup candlestick dominant buy. Okey. Jika berlaku formasi seperti ini, ada kemungkinan price akan masih lagi melakukan retracement, akan melakukan kenaikan. Dan jika berlaku setup ini, anda boleh intai untuk buy dahulu. Okey, untuk buy dahulu, tetapi belum ada confirmation yang kuat, di mana belum ada tanda buyer sangat kuat. Okey, tetapi cuma ada tanda buyer cuba menguat, cuba untuk mengatasi seller. Okey. Dan jika berlaku keadaan seperti ini, okey, maka kita boleh intai buy dahulu sehinggalah pergerakan ataupun kenaikan tersebut berjaya membuat kenaikan dan mematikan setup dominant rebound sell di sini. Okey, jika berjaya buat kenaikan, buyer berjaya buat kenaikan, dan berjaya mengatasi ataupun berjaya breakout mematikan setup dominant sell, maka dekat situ baru ada confirmation untuk buat kenaikan seterusnya. Okey, dan di sini jika berlaku breakout seperti ini dan candle daily pada hari Isnin ataupun Selasa minggu depan, jika berjaya breakout seperti ini, maka dia akan mematikan setup di time frame daily juga. Maka dekat situ kita boleh intai entry pada setup time frame M15 sekurang-kurangnya. Jika 15 buat setup dominant buy, kita akan fokus untuk buy. Jadi situasi semasa sell masih lagi valid. Dan ini adalah zone dominant untuk time frame H4. Jika berlaku kenaikan, dia mesti bermula dengan dominant, iaitu dominant buy. Jika price ingin melakukan kenaikan, mesti bermula dengan setup dominant, iaitu dominant buy. Kemudian kenaikan seterusnya, tak kisah berapa candle sekalipun, berjaya membuat kenaikan dan mematikan setup sell, maka dekat situ ada confirmation bahawa buyer lebih mendominasi pasaran berbanding seller. Okey. Jadi jika berlaku keadaan ini sahaja, baru ada confirmation untuk buy. Selagi tidak berlaku keadaan seperti ini, tidak ada confirmation untuk buy. Kemungkinan ia hanya sekadar retracement. Okey. Jika berlaku kenaikan dan hanya berlaku kenaikan hanya di zone dominant sell, masih lagi dalam setup retracement, bukan lagi setup arah. Cuma tanda awal tu sudah ada. Jika tidak berlaku keadaan seperti ini, kita masih lagi fokus sell, sebab daily masih lagi kuat, menunjukkan seller kuat pada time frame daily. Itu saja untuk Euro USD. InsyaAllah semoga profit pada minggu hadapan.